kena zikir dulu bagi line kita. Okey. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, sambung. Okey, so jadi beberapa kakak tuan-tuan sekalian, kita sedang bincang mengenai circle of action ataupun dairatul amal. Macam mana satu benda tu dikira sebagai satu amalan. Kena ada 3 syarat dia. Kena ada i'timad, kena ada ibtida', permulaan, ada perubahan, dan juga kena ada yang ketiganya iaitu ikhtitam, kena ada penghujung ataupun kena ada penutup dia. Kalau tak dikatakan satu amalan tu adalah amalan. Tak dikatakan amalan adalah amalan. Okey, jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian. Jadi apa masalah dalam dairatul amal tu kadang-kadang? Yang pertamanya tadi saya kata kadang-kadang dia punya circle tu tak cukup. Ada tak antara kita ataupun orang sekeliling kita tengok yang suka nak buat satu benda, dia suka memulakan kejap-kejap buat ni, kejap-kejap buat ni, kejap-kejap buat ni, tapi tak dapat dihabiskan pekerjaan dia tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham circle of action ni. Yang dikatakan amalan tu adalah kena ada ikhtitam, kena ada penghujung dia. Tak kisahlah bisnes ke apa ke dan sebagainya ke, maknanya benda tu benda yang memang kena, circle tu kena dihabiskan. Kalau tak memang tidak dikatakan satu benda tu dapat dibuat dengan bagus. Kan? So maknanya itu yang pertama dia. Yang pertama dia maknanya apa masalah kadang-kadang banyak circle tu dia tak cukup circle dia tu. Okey. Yang keduanya, ada saya. Maknanya ya, kadang-kadang ada orang yang jadi at least kita faham. Jadi kita faham kan, maknanya kenapa kita macam tu, kita kena faham. Maknanya kita kena usahakan sampai ada ikhtitam. Usahakan sampai ada ikhtitam. Kerana kadang-kadang kita nak terbaik. Itu yang kita tak ada penutup tu, tak ada. Kita rasa macam kurang sempurna lagi, kurang sempurna lagi. Kan? Maknanya kita rasa macam tak cukup lagi. Lepas tu lah kita tak tutup lagi. Tapi memang kena tutup. Kena ada tutup tu, barulah sempurna satu amalan tu. Itu benda yang pertama. Itu kadang-kadang masalah kita. Separuh jalan. Kita sebut sebagai kerja separuh jalan. Daripada UK ni iaitu ilusi kehidupan saya. Okay. So maksudnya sifat pemarah saya akan kongsikan nanti insyaAllah. Kita cerita mengenai circle of action tu. Dia tak ada maknanya tertangguh-tangguh dia punya pekerjaan tu kan. Sebab dia tak habiskan. Itu yang pertama masalah dia. Kemudian yang keduanya, ada tak kadang-kadang kita jumpa kan, ada setengah-setengah orang dalam circle of action ni, dia cuma dominan pada satu benda je. Dia dominan ke satu benda je. Contoh dia, ada orang kerja ibtidak aje, ada orang kerja permulaan aje. Dia nak kerja memulakan je, memulakan, tapi tak ada pernah pun nak dihabiskan. Separuh jalan kita panggil kerja tu ya. Ada pula orang kerja dia nak change, kerja dia nak ubah aje. Dia tak memulakan, dia tak penghujung, tapi dia ubah aje, komen aje kerja dia. Ini tak betul, ni tak boleh. Maksudnya dia dominan hanya pada satu tempat aje. Pernah jumpa tak orang macam ni? Ataupun kita macam tu, ataupun kita refleksi orang sekeliling kita. Dia tidak mulakan, tapi dia kerja nak tukar je. Ini tak betul, ini tak kena. Komen dia kerja. Maksudnya dia dominan pada change. Dia dominan pada change, pada perubahan itu. Berubah je kerja. Dan yang ketiganya, ada orang yang kerja ikhtitam je. Dia dominan pada menutup aja. Maksudnya apa? Maksudnya dia kerja nak stop orang aja. Tak payahlah buat, tak usahlah. Kerja nak tutup je, nak ikhtitam je. Pernah tak jumpa orang macam ini? Ataupun kita pernah tak jumpa macam ini? Maknanya kerja dia nak tutup aja, macam tak payahlah. Kerja dia nak melemahkan semua orang aja. Kau tak payah buat, kau takkan boleh buat, kau tak. Maknanya ikhtitam. Jadi maknanya masalah yang keduanya, ada setengah-setengah orang dia dominan dia kepada setengah-setengah benda. Ada dominan dia maknanya memulakan saja, ada dominan hanya komen saja, nak perubahan saja, dan ada dominan dia kerja stop orang aja kerja. Stop orang. Kerja stop je. Ni tak boleh, jangan buat, tak payah, itulah ini apa sebagainya lah. Nampak? Jadi maknanya kalau kita faham benda itu, kita tengok dalam circle of action ni, kita tengok ada tak kita, masalah kita adalah tak sempurna circle itu kan, tak sampai penutup, ataupun dominan kita maknanya tak menjadikan tiga-tiga tu ada.
Maknanya pernah tak kita jumpa, pernah tak kita tengok orang sekeliling kita macam tu, ataupun kita nampak macam orang ni jadi macam tu je, memulakan aja. Dominan dia memulakan, ataupun kita nak komen je, nak change je, ini tak betul, ataupun kita nak stop aje, kita stop, tak boleh, asyik tak boleh je kerja. Dia tak tolong, dia tak tolong isteri dia carikan tuition anak, tapi dia kerja, awak dah sudah berhentilah, awak ni cari tak betul lah apa semua. Dia tak tolong bantu kerja keluarga, tapi kerja nak stop keluarga tu kadang-kadang. Ini orang yang dominan dia pada salah satu daripada circle of action ni, ataupun dairatul amal atau circle of action. Jadi ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin masuk sekalian, jadi maksudnya cuba kita refleksi diri kita. Ada yang dominan mana? Mana satu dominan? Saya alhamdulillah ada tiga-tiga, alhamdulillah. Maknanya tiga-tiga, kalau orang yang ada tiga-tiga ni, maknanya dia akan bergerak dan buat satu benda. Dia akan memulakan sampai habis, memulakan sampai habis. Saya jenis pemulaan dan perubahan, tapi penamat kurang. Cuma kena belajar untuk jadi orang yang adakan penamat. Sebab apa kadang-kadang kita tak ada penamat, kerana terlalu maknanya kita nak perfect benda tu. Itu kita kata nanti luar nak maknanya nak perfect satu benda tu, menyebabkan kita tak tutup benda tu. Maknanya tak menyudahkan benda tu. Kita baik tangguh benda. Tak apalah, kejap lagi lah. Jadi kalau kita ada tiga-tiga, alhamdulillah, insya-Allah benda tu ada. Okey. Jadi bimbang kakak tuan-tuan muslimin sekalian. Okey, sekarang maksudnya kita dah faham kan circle of action. Okey, dah faham. Saya nak pindah pada bab seterusnya. Kalau kita dah faham, saya nak pindah pada bab seterusnya. Apa bab seterusnya? Bab seterusnya adalah kita ni disuruh untuk banyakkan berbuat amalan, banyakkan usaha benda, banyakkan. Dan kalau orang memahami circle of action ni, itulah terletaknya keberkatan umur. Rahsia keberkatan umur, orang terdahulu daripada kita, mereka sangat mahir kepada circle of action ni. Sebab tu mereka mulakan habiskan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fa idza faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Dan itulah maknanya sifat dan sikap orang beriman. Rahsia keberkatan umur apabila kita memahami circle of action ni, ataupun dairatul amal ni, permulaan, pergerakan dan ada penutup, dan kita berbuat banyak perkara-perkara yang bagus. Maknanya bangun hari-hari kita ada benda tau. Bangun hari-hari otak kita ada benda. Aku nak buat 3 benda pada hari ni. Yang 3 benda ni circle of actionnya cukup. Kan? Jadi taklah orang kadang-kadang hari-hari bangun dia tak tahu nak buat apa. Kan? Maknanya dia hari-hari bangun tidur tak tahulah nak buat apa. Tak tahulah macam penatnya tak tahu nak apalah nak buat. Sebab apa? Sebab dia tak faham circle of action ni. Kalau dia faham, bangun tidur hari-hari bagi list, buat nombor. Okey, saya hari nak buat 5 benda. Guru saya ajar saya. Ini rahsia keberkatan umur. Sebab tu kalau kita sebut kenapa orang ni ada keberkatan umur, banyak benda dia boleh buat satu masa, sebab dia memahami circle of action. Kan? Jadi maksudnya itu rahsia keberkatan umur. Okay. Berkat ni maksudnya pencambahan kebaikan. Berkat ni maksudnya ziyadatul khair, pencambahan kebaikan. Jadi banyak benda-benda baik lahir daripada umur kita tu. Kan? Itu kita kena faham. Kan? So maksudnya maknanya hari-hari guru saya ajar hidup kita ni biar untuk kita ada pergerakan circle of action ni, biar by nombor. Kita kata okey, bangun tidur esok pagi kan, kita dalam PKP kan, kadang kita orang bangun tidur PKP tidur balik lah. Sebab apa? Tak ada circle of action ni. Tapi esok pagi aku nak kemas store rumah. Cuba kita tengok store rumah kita apa jadi kan. Tika dah 3 tahun dah dekat sana dah situ.
kan? Blender rosak dah 3 tahun kat situ dah. Apa lagi? Kita tukar minyak hitam ada kat situ dah 2 tahun dah kat situ dah. Stok kita kadang-kadang kita rasa kita tak ada kerja. Stok kita tu ya Allah dah macam memang stok sungguh dah. Memang stok sungguh dah. Jadi maknanya sebab apa? Kita tak ada benda nak buat. Kita tak memahami circle of action tu. Cuba esok pagi kita kata, okey, aku esok pagi pertama aku nak kemas store. Kemudian yang kedua aku nak kemas dapur. Yang ketiga aku nak bersih kereta contohnya. At least paling kurang satu pagi itu ada 3 benda kita buat. Sebulan 30 hari ada 90 kerja kita dah buat. 90 kerja tau. Maknanya 90 circle of action kita telah lakukan. Nampak tak? Nampak tak keberkatan umur tu? Barulah keadaan rumah kita tu makin bersih. Ya, buat to-do list, buat tapi memahami circle of action. Taklah kita bangun tidur pagi esok kan. Aduh, PKP ni tak ada apa-apa nak buat lah. Tidur balik lah. Kita tak ada apa nak buat. Bayangkan, paling kurang 3 benda kita nak buat dan kita faham circle of action tu, 30 hari PKP, 90 benda kita dah buat rumah kita. Store kita insya-Allah akan bersih. Kita vacuum kita punya kapet. Cuba buka tengok bawah katil kita. Habuk sampah kadang-kadang ada. Ni rambut dah berapa tahun kat situ kan tak disedutnya kan. Tapi kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak ada circle of action tu, kita tak faham. Dan macam saya sebut tadi, itulah keberkatan umur terletaknya di situ. Keberkatan umur terletak bila kita faham circle of action dan kita faidha faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Jadi bila kita bangun, kita akan lebih positif kan. Kita maknanya dan ajar anak kita benda ni. Ajar penglibatan anak kita pada benda ni. Kadang-kadang kita rasa macam anak kita je nak buat kan. Sebabnya ajar anak kita macam ni kan. Cadangan circle of action ketika Ramadan, Ustaz, boleh tolong sumbangkan idea. Banyak bulan Ramadan. Sekarang ni kita boleh wawarkan contoh kita boleh wawarkan, okey, saya nak buat contoh maknanya sedekah bubur lambuk. Dekat surau siapa boleh ambil contohnya, jaga pergerakan apa semua kan. Siapa nak sama-sama menyumbang. So kita tak boleh nak ni, tapi kita anjurkan maknanya untuk bagi makan orang berbuka puasa, sahur dan sebagainya kan. Kemas rumah, berapa ramai orang tak kemas rumah dia kan. Vacuum carpet macam ni. Saya nak tanya secara jujur. Okey, ni sarang labah-labah ni. Sarang labah-labah kat rumah ni, cuba tengok. Ada ke tak ni? Lagi mau cakap tak ada kerja. Lagi mau cakap tak ada benda nak buat. Sarang labah-labah kan. Kasut kita, baju lama kita tak pakai, ambil basuh, lipat, boleh hadiah dekat orang. Baju kita, berapa banyak baju kita. Kadang-kadang akak-akak ibu-ibu kan, baju kita kadang-kadang dah melompat dekat almari suami kadang-kadang. Punya banyak lah kan. Punya banyak baju tu. Tapi ada kadang-kadang yang memang tak muat. Ambil, do something. Buat sesuatu untuk mendapat keberkatan ilmu, keberkatan umur kita tu. Buat satu benda tu. Jangan kita macam kita tak ada benda lah, malas. Kemas, come on, kemas rumah. Kemas rumah luar dan dalam. At least buat 3 benda. Sama di Singapura, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama saya. Maknanya at least buat 3 benda. Kalau PKP ada maknanya tangguh sampai berapa bulan lagi, katakanlah 3 bulan lagi lah. 3 bulan lagi, 3 kali 30 hari, kita ada 90 hari. Kita ada 90 hari. 90 hari, satu hari ada 3 kerja kita buat. 90 hari ada 3 kerja kita buat. Kita ada 270 kerja yang telah kita selesaikan. Cuba tengok berapa banyak keberkatan umur yang boleh kita buat. Ada orang cat pagar, cuci kipas. Banyak kan. Maksudnya circle of action itu yang penting. Kalau pemalas,
doa yang saya ajar. Sebab ada memang orang kena malas kan. Malas yang doa yang Nabi SAW ajar. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Baca banyak-banyak doa tu. Ya Allah, aku mau perlindungan padamu ya Allah daripada al-ajzi wal kasal, lemah semangat dan juga malas. Kan? Beg-beg lama kita beli beg. Kadang-kadang kita kemas beg, kita berjalan ke sana kemari kan. Ada hadiah-hadiah kita beli kat mana-mana luar negara, kadang-kadang baru jumpa balik. Jumpa balik kenapa? Sebab kita baru nak kemas. Kan? So alhamdulillah. So saya kata at least bayangkan kalau satu hari kita ada 3 circle of action yang kita buat. Bayangkan kalau makin banyak. Itu baru 3. Kalau satu hari 10 benda. 10 benda. Satu hari. Kalau 90 hari 900 benda kita boleh buat. 900 benda. Oh, ini sebab itulah orang Islam kalau faham benda ni, Masya Allah, luar biasa kehebatannya. Luar biasa. Sentiasa taharrakun wa nasakun. Dia sentiasa bergerak dan bersemangat dalam hidup dia. Dia bergerak dan bersemangat dalam kehidupan dia. Maksudnya dia tak tangguhkan kerja, dia akan berusaha bersungguh dan sebagainya. Nampak tak? So di maknanya itu pengurusan diri kita dan circle of action. Tapi do something. Buat hari-hari. Kena buat sesuatu. Kena buat benda. Jangan hari berlalu tanpa ada benda yang kita nak buat. Okey, semangat terus nak kemas rumah. Ya, semangat rumah. Maksudnya kemas store kita, rumah, belakang rumah kita, depan rumah kita, barang-barang lama tu kemas, buang. Doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tadi dekat internet, kat Google, doa 8 benda yang Nabi ajar. Doa, kita akan jumpa benda ni. Mana doa mohon elak kemalasan, kita akan jumpa benda itu doa yang Nabi ajar pada kita. So do something. Do something. Katakan yang melihat saya pada malam ini ada berapa orang berapa ratus orang betul yang bersama-sama saya pada malam, dan 400 sekarang di 450 orang 450 orang. Setiap dia katakan 500 anak sampah, 500 orang. Setiap daripada kita mencetuskan esok pagi 3 circle of action. 3 circle of action. Kita sudah ada 1,500 usaha. 1,500 usaha. 1,500 kebaikan yang kita buat. Yang ada something berlaku dalam kehidupan kita dan masyarakat kita. Sebab itu orang Islam tidak pemalas. Orang Islam sentiasa do something. Orang Islam sentiasa membuat satu benda dengan penuh bersemangat. Dan jangan sekali-kali kita malas, duduk tak tahu buat apa, otak kena fikir. By nombor sangat bagus. Guru saya ajar saya dulu adalah by nombor. Hari ni aku nak buat 3 benda. Tulis kat telefon kita, tak kat telefon kita tulis. Hari nak buat apa. Hari ni nak belajar masak, buat kuih baru. Biarlah kuih tu rentung untuk esok, tak apa kak. Tapi kalau kita dah buat 5 kali, 6 kali, 10 kali, kita akan jadi orang yang mahir sangat buat kuih. Dan siapa tahu, rupa-rupanya menjadi rezeki buat kita, orang order kat kita pula kuih tu. Kita tak tahu. Tapi do something. Jangan tak buat apa-apa. Itu masalah kita kadang. Kita tak buat apa-apa. Maksudnya buat kan? Itu yang kita nak buat kan? Jadi dalam pengurusan diri kita, emosi kita dan sebagainya. Okey, saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini dalam circle of action, maknanya dairatul amal, maknanya circle of action yang kita nak buat, mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, esok pagi pula esok malam esok saya kemas rumah. Alhamdulillah. Kemas rumah. Ustaz kat Shopee ke? Saya kat Shopee setiap hari Selasa dalam bulan Ramadan ni pukul 8.30 malam. 9.30 dengan saya Ustaz Amin. So follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin official. Maksudnya panjang-panjang kan? So bagi manfaat insya-Allah. So jadi esok malam sekali lagi saya akan bersama dengan Datin Sharifah Anisah Barakbah, maknanya pakar herba dan maknanya perubatan Melayu So kita akan cerita besok pengurusan emosi kita daripada sudut perhubungan antara suami isteri. Sangat bagus sebab benda ni saya tak boleh ngajar kat masjid.
dan tak boleh nak ceramah umum, malulah, segan, malu loh segan kan. Tapi maksudnya sebab semua kat rumah masing-masing, semua boleh dengar, antara suami isteri, untuk utamanya penyakit-penyakit dalaman, orang perempuan, orang lelaki, dan bagaimana cara mengatasi dia sangat bagus. Sebab kadang-kadang perhubungan antara suami isteri itu memberi gangguan kepada pengurusan emosi juga kadang-kadang gitu So maksudnya esok jangan lupa pukul 9.30 malam saya sekali lagi dengan Datin Sharifah Anisa Barakbah, pakar perubatan tradisional Melayu, dan kita bincang mengenai perhubungan dalaman antara suami isteri itu, insyaAllah. Okay. So malu loh kalau nak bincang umum-umum kan. Jadi maknanya kita duduk kat ini kan, kita kita sama-sama, kita yang tak ada kanan kiri, tak ada orang, bolehlah mengajar. Okay. Shopee tengok kat mana? Dekat Shopee kot. Saya rasa. Tapi tak apa, ikut Ustaz Amin ni pun okey juga. InsyaAllah boleh. Okay. Yang bujang boleh dengar, tak ada masalah. Siapa yang tahu nak dengar ke tak dengar ke, bukan ada orang. Dia satu ilmu yang bagus. Dulu, orang-orang dulu, orang atuk-atuk kita kan, kalau nak kahwin, dia akan dibagi ilmu tau. Ilmu tentang tenaga kedalaman dan sebagainya. Sekarang orang nak kahwin, dia hanya membaca buku-buku yang menggairahkan dia je. Sedangkan benda tu hanya nafsu syahwat semata-mata, bukan ilmu tau. Bukan ilmu, nafsu syahwat semata-mata. Jadi benda tak bagus. Jadi sekarang, dulu memang orang belajar ni, maknanya betul-betul. Lepas tu orang dulu alhamdulillah bagus. Yang bujang boleh dengar, boleh sebagai ilmu. Jadi maksudnya besok dengan Tok Mama dia dah selesa sampai membangsakan diri dengan Tok Mama. So itu sangat bagus. Saya dapat sekali lagi temu janji saya dengan Tok Mama atau Datin Sharifah Barakbah, insyaAllah beri kebaikan insyaAllah. Okey, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini. Okay, kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. Jangan lupa follow Ustaz Amin IG dan Ustaz Amin Official, dan juga subscribe YouTube Ustaz Amin. Jumpalah pakcik ni. Okey, insyaAllah. Okey, kita doa, kita akhirkan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebaikan kami di dunia ya Allah, berikan kebaikan kami di akhirat ya Allah, dan peliharalah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami, ahli keluarga kami, dan yang menonton pada hari ini keselamatan-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang berhasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada wabak ya Allah, dan daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Sekian, jumpa lagi malam esok 9.30 dengan Tok Mama, insya-Allah. Kita bincang kerana sangat menarik, maknanya pengurusan emosi dan perhubungan antara suami isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.